Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial ini adalah berkenaan dengan topik paparan data ya. Okey, objektif tutorial ini adalah untuk kita memaparkan kaedah-kaedah bagaimana untuk kita memaparkan data-data vektor dan juga data raster dari segi eksplorasi penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan pemetaan lah. Dan juga teknik bagaimana untuk kita memaparkan label teks di atas kita punya map. Okey, mula-mula kita akan buka kita punya aplikasi ArcMap. Okey, klik pada anda punya ikon ArcMap. Okey, apabila paparan getting started dipaparkan, anda cuma just tutup saja dia punya paparan ni. Okey, untuk melaksanakan tutorial ni, apa yang anda perlukan adalah pastikan anda telah pun install dataset yang mengandungi folder data. Dan untuk topik paparan data ini, kita akan menggunakan data di dalam folder data blok 2 ni. Okey. Jadi, untuk permulaan, saya akan tunjukkan kita akan masukkan satu data vector shapefile ke dalam kita punya ArcMap. Okey, macam mana cara dia? Just di dalam kita punya folder blok 2 ni, tarik saja guna tanah blok 2 SHP ni, shapefile, ke dalam kita punya map, drag masuk. Okey, di sini dipaparkan kita punya poligon guna tanah dalam bentuk lot lah Okey, macam mana anda nak lihat apa maklumat yang ada di dalam setiap poligon lot guna tanah ni? Anda boleh di dalam ruangan table of content ni right click daripada layer guna tanah blok 2 ni, and then pada pop up menu ni pilih saja open attribute table Okey, so di sini dipaparkan untuk setiap lot poligon ni ada mengandungi maklumat dari segi dia punya label, kod kod guna tanah, label, pengkelasan dia lah dan juga dia punya penerangan untuk setiap kod ni. Contohnya 3O kelapa sawit, 2H rumah kampung dan sebagainya lah. Ada juga maklumat mukim, daerah, negeri dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita tarik data shapefile ni masuk ke dalam kita punya paparan ArcMap, secara defaultnya ArcMap ni dia akan memaparkan ke semua poligon shapefile kita ni semua menggunakan simbol warna yang sama lah, seperti mana yang anda nampak lah pada paparan peta saya ni. Okey, tetapi kalau kita lihat pada maklumat di dalam tabel guna tanah ni, seperti yang dipaparkan tadi, anda nampak di dalam ni ada mengandungi maklumat jenis guna tanah kan, untuk setiap poligon. Okey, jadi bagaimana cara sekiranya saya nak memaparkan saya punya map ni berdasarkan kepada jenis guna tanah, kelas guna tanah. Maksudnya mungkin saya nak letak kelapa sawit warna lain, getah warna lain, rumah kampung warna lain. Bukan seperti yang inilah semua sama warna kan. Okay, jadi yang ini kita boleh ubah suai dengan cara kita menggunakan teknik simbologi lah. Okay. Bagaimana caranya? Anda boleh right click dekat layer guna tanah ni, ambil properties, ataupun anda boleh juga double click pada layer guna tanah. Dua-dua boleh. Okay, nanti anda akan dapat di sini paparan layer properties. Okay, dia punya window dia. Okay, dan di atas ni ada beberapa siri tab lah. Kita akan pergi kepada tab yang dipanggil simbologi. Okay, jadi dalam paparan tab simbologi ni, lihat di sini dia punya default simbol dia dipanggil single symbol. Maksudnya apa? Maksudnya semuanya menggunakan simbol warna yang sama lah, single satu warna yang sama. Okay, sekarang kita akan ubah dia punya paparan ni supaya setiap jenis guna tanah menggunakan simbol warna yang berbeza. Bagaimana caranya? Klik pada categories. Klik pada categories and then pilih unique values, dan pada ruangan value field ni pilih apakah kolom yang di dalam table yang kita buka sebelum tadi yang menyimpan maklumat jenis guna tanah. Okay, so dalam contoh yang saya dah tunjuk sebelum tadi, table yang saya paparkan tu, nama kolomnya adalah guna tanah. Okay, jadi kita pilih nama kolom guna tanah kat sini. Kemudian kita klik button add all values.
Okey. So nampak tak? Dia pecahkan di sini pada beberapa warna. Dan warna ni anda boleh juga pilih dia punya tona warna dekat sini lah. Ada macam-macam lah dia punya pilihan lah. Contohnya let's say saya ambil warna yang ini, yang atas ni. Dia akan bertukar jadi lain pula. Okey. Okay, let's say sekarang ni kita terima dulu dia punya default simbol warna yang dia assign untuk setiap kelas. Kita klik OK. Alright. Nampak tak sekarang ni dia punya paparan tu telah berubah, map kita tadi. Okay, mungkin warna yang dipaparkan tak bersesuaian. Contohnya macam sungai selalunya kita pakai warna biru kan, hutan warna hijau kan. Macam mana kita nak ubah? Kita boleh ubah secara pantas dengan cara kita right click dekat setiap kotak warna ni. Contohnya let's say getah. Saya nak tukar warna, saya right click dekat petak warna getah ni, right click, nanti keluar pop up pilihan warna, saya pilih warna apa yang saya nak tentukan. Nampak paparan ni dia akan ubah. Kelapa sawit, let's say saya ubah warna hijau tua contohnya. Dan begitulah seterusnya. Anda boleh ubah lah. Hak laluan jalan. Hak laluan sungai. Okey. Okey, so saya tak tunjukkan cara nak ubah keseluruhannya lah sebab banyak dekat situ tapi dia punya konsepnya macam itulah. Jika anda nak mengubah dia punya simbol warna untuk setiap kelas ni, anda boleh right click saja dekat mana-mana petak kat sini. Kalau anda tekan left click pula, tadi right click keluar pop up. Kalau anda tekan left click, anda akan dapat lebih banyak pilihan macam ni. Okey. Dan di sini apa yang anda boleh buat? Anda boleh ubahkan dia punya fill warna dalam dia, dan anda boleh juga ubah warna dia punya sempadan. Warna sempadan outline lah, dan ketebalannya. So yang ini pilihannya lebih banyak lah. Dan ada macam-macam dia punya template kat sini lah untuk anda pilih. Okay. Apabila anda dah setkan semua warna-warna ni ikut kesesuaian warna yang anda kehendaki, anda boleh savekan anda punya simbol warna tadi dengan cara anda right click dekat nama layer ni dan anda pilih save as layer file. Okay, save as layer file. Kemudian anda savekan di mana anda nak letak anda punya LYR file ni tadi. Sebab bila anda save as layer file, dia akan cipta satu file yang dipanggil .lyr. Apa yang ada dalam .lyr ni antaranya adalah simbol warna yang telah anda tetapkan untuk layer tersebut lah. Okay. Jadi maksudnya nanti next time kalau anda nak buat data yang sama pada area yang berbeza, anda boleh import saja LYR file ni kepada layer tersebut dan warnanya akan di-assign secara automatik. Tak perlu anda ubah satu persatu macam tadilah. Okey, sebagai contoh, untuk tujuan latihan ni, saya telah bina satu LYR file yang telah saya setkan untuk keseluruhan kelas guna tanah. Jadi macam mana saya nak import saya punya warna LYR file tu ke dalam layer ni? Saya boleh double klik semula layer guna tanah ni untuk buka properties. Kemudian dekat simbologi ni nampak ada button import. Bila kita klik button import ni, and then kita klik button browse ni, kita cari di mana kedudukan kita simpan file LYR ni. Okey, dalam contoh latihan ni saya dah sediakan satu LYR file untuk anda pakai, untuk anda import. Okey, file tu duduk di mana? Dia duduk dalam folder block 2 ni. Klik block 2 ni. Nampak tak dalam ni ada satu file gunatanah.lyr. Okey, cuba anda klik file ni and then klik add. Okey, and then klik OK. Okey, di sini dia akan tanyalah anda nak assignkan warna kod tu kepada kolom apa di dalam table anda. So dalam contoh ni nama kolom ni adalah guna tanah ni lah dalam table dia. Okey, so kita pilihlah kat sini guna tanah and then klik OK. Okey, so nampak tak di dalam ni dah ada beberapa simbol warna yang telah saya tentukan, yang telah saya tetapkan. Klik OK. So inilah hasilnya.
Sepatutnya peta yang saya paparkan ni, warna dia adalah samalah dengan warna yang anda nampak di dalam anda punya skrin. Sebab kita menggunakan fail warna yang sama, fail LYR file yang sama. Kemudian di dalam folder yang sama, folder blok 2 ni, kalau anda lihat ada satu lagi shapefile yang dipanggil Mukim. Mukim. Okay, cuba anda tarik file Mukim ni masuk dalam paparan peta anda. Drag, release. Okay, so ini adalah anda punya sempadan Mukim lah. Okay, jadi bila kita paparkan data tu berlapis, kan, kita akan dapati layer yang di atas akan menutupi layer yang di bawah lah. Jadi dalam contoh ni, layer Mukim dah tutup layer guna tanah. Jadi dah tak nampak kan. Kecuali kalau kita di sini kita offkan layer Mukim, kita nampak lah semula layer guna tanah tu. Kalau saya onkan balik layer Mukim, tak nampak kan. Okay. Jadi macam mana kalau kita nak paparkan kedua-dua lapisan maklumat ni supaya kita nampak dia sekali, serentak. Dua-dua maklumat tu nampak maksudnya. Jadi di sini kita kena ubah suai sikit lah simbol. Contohnya mungkin layer Mukim ni tak sesuai lah kita letakkan warna di dalam dia. Mungkin kita just kosongkan dia, hanya paparkan dia punya sempadan saja. Supaya lapisan yang di bawah tu nampak jelas. Okay, jadi macam mana cara kita nak setkan paparan layer shapefile Mukim ni supaya draw sempadan saja di dalam ni, kita kosongkan. Cara yang mudah adalah anda klik dekat petak warna Mukim ni, left click. Di sini anda pilih hollow. Dalam senarai ni anda pilih ada satu nama simbol yang dipanggil hollow. Hollow. Okay, so bila anda klik ni, okay, fill color ni dia akan letak sebagai no color lah. Okay, dan outline ni anda boleh pilih anda nak letakkan outline warna apa. Okay, contohnya kalau saya pakai default macam ni, kalau saya klik OK, saya nampak macam mana map saya. Saya akan nampak dalam bentuk macam ni lah. Kalau anda rasa tak sesuai, mungkin sempadan tu anda nak tebalkan sikit, anda ubah semula lah. Klik semula pada petak warna ni. Mungkin outline width ni, ketebalan sempadan ni kita tebalkan sikit. Let's say saya letak 1.2. Tebal sikit. Okay. Okay. Nampak dekat situ dia punya sempadan Mukim bersama dengan maklumat guna tanah. Alright. Ada satu lagi data di dalam folder blok 2 ni, iaitu satu data raster yang dipanggil hshade.tif ni. Okay. Cuba anda tarik file hshade.tif ni, tif. Kemudian masukkan, drag, release dalam map. Okay, akan keluar message ni, create pyramid, bla 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 bla. Abaikan, klik saja no. Okay, close. Okay, so dalam contoh ni, dalam contoh paparan saya ni, maklumat raster hillshade ni dia dah terlindung sebab dia duduk di lapisan bawah sekali. Okay, jadi macam mana kita nak buat sekiranya kita punya data tu duduk di bawah dan kita nak paparkan dia di atas, anda cuma klik pada dia punya nama layer ni di dalam table of content ni, dan anda klik dan dragkan ke atas. Nanti anda akan nampak macam ada garisan. Garisan tu bermaksud dia punya kedudukan tu di mana anda nak letak. Okay, contohnya kalau saya nak letakkan di atas guna tanah, saya release mouse di sini. Tapi kalau saya nak letak di atas Mukim, saya release mouse di sini. Okay, let's say sekarang ni saya nak letakkan di antara kedua-dua data vektor Mukim dan guna tanah ni. Okay, jadi saya releasekan saya punya mouse di kedudukan atas layer guna tanah blok 2. Okay, nampak? Apa yang ditunjukkan oleh data raster ni, dia menunjukkan macam bentuk topografi lah, berbukit-bukit. Berbukit-bukit. Macam nampak efek 3D kan? Akan tetapi, sekarang ni, masalah kita adalah kita tak nampak pula layer guna tanah tu. Kita nampak layer Mukim, of course lah sebab Mukim dia kedudukannya di atas layer raster hillshade ni. Okay.
Tetapi layer hillshade ni duduknya di atas layer guna tanah. So dia dah tutup. Kan? Kalau saya off kan layer raster ni, saya nampak lah guna tanah ni. Kalau saya on kan balik, tak nampak. Akan tetapi di sini, untuk paparan data, tak kira lah data vektor ke atau data raster, kita ada satu teknik di mana kita boleh buatkan lapisan tu nampak transparent. Okay, jadi bila dia transparent, bermaksud lapisan atas transparent, dia akan nampak layer yang di bawah. Okay, jadi macam mana nak buat? Contoh ni macam ni. Layer hillshade ni, saya nak transparentkan dia. Jadi saya double klik layer hillshade ni. Kemudian dekat dia punya layer properties, anda pergi kepada tab display. Tab display. Kemudian di sini ada dia punya transparency, berapa persen anda nak set. Okay, let's say saya letakkan contoh lah 70%. Okay, 70% transparent. Okay, klik OK. Cuba tengok hasil map dia. Nampak tak? Okay, so apa dia punya kelebihan kalau kita combinekan data vektor tadi tu, vektor guna tanah ni, dengan data hillshade yang ada menunjukkan bentuk berbukit bukau ni. So antara kelebihan dia adalah kita nampak paparan tu lebih realistik lah. Bermaksud kat situ kita boleh tahu kawasan guna tanah yang duduk di atas kawasan yang berbukit, manakah kategori guna tanah yang duduk dekat kawasan yang landai. Secara sepintas lalu kita dah boleh nampak dia punya bentuk dia tu. Okay, ini kelebihan kalau kita combinekan data raster hillshade ni bersama dengan data vektor guna tanah tadi. Tapi syaratnya kita kena buatkan dulu data raster ni sebagai transparent lah, baru dia boleh nampak. Kalau saya zoom, nampak kat situ dia punya topografi dia kan bersama dengan kelas guna tanah tu. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita akan buat adalah kita nak letakkan nama mukim di dalam setiap poligon mukim ni. Yang anda nampak yang sepadan hitam ni adalah sepadan mukim. Kita nak letakkan nama mukim di dalam setiap poligon ni. Okay, jadi macam mana cara kita nak label? Untuk label, kita pilih layer apa yang kita nak labelkan. Dalam case ni layer mukim. So kita double klik layer mukim. Okay, di sini daripada simbologi ni kita ubah kepada label. Tab yang bernama label di sini. Klik tab label. Okay. Kemudian okey, sebelum tu saya tunjukkan di sini. Okey, untuk layer mukim ni, kalau anda buka dia punya table, okey, anda akan nampak dekat sini dia ada maklumat yang menyimpan kolom yang menyimpan nama mukim yang dipanggil nama kolom dia mukim. Kemudian ada nama kolom yang dipanggil daerah yang menyimpan nama daerah. Ada kolom yang dipanggil negeri yang menyimpan atribut nama negeri. Okey, so kita nak labelkan yang ini mukim. So nama kolom dia ataupun nama field dia adalah mukim di sini. Okey, jadi macam tadi saya double klik, pergi kepada label. Di sini ini yang penting kenapa saya buka table tadi supaya saya tahu dia punya atribut tu duduk dalam nama field ataupun nama kolom apa, sebab kita kena pilih di sini. Okey, so saya pilih kat sini nama kolomnya adalah mukim. Okay, di sini anda boleh set lah anda punya text properties, nak font jenis apa, size apa. Let's say contohnya saya letakkan size 10 sebagai bold. Okay, and then jangan lupa tick peta atas ni, label features in this layer, tick. Okay, tick. Okay, kemudian cuba anda klik apply. Okay, nampak tak? Di dalam tu ada teks yang menunjukkan nama-nama mukim.
So ada kalanya kadang-kadang anda akan nampak teks tu dia duplicate. Contoh macam ni, Sungai Seluang. Nampak ada dua ni kan. Mungkin sebab dia ada dua polygon yang kecil kat situ. Tapi di sini sebenarnya anda boleh kawal dia punya teks ni. Ada lagi setting yang anda boleh buat. Contohnya dari segi placement properties ni, bila anda klik button placement properties ni, anda boleh pilih option remove duplicate label. Remove duplicate label. So dia akan remove yang mana yang ada duplicate lah. Klik OK, klik apply semula. Nampak tak? Dah tak ada label yang duplicate. Satu lagi isu apabila kita nak buat labeling ni, ada kalanya warna label tu tak jelas. Sebab dia bertindih dengan macam-macam warna pada map kita ni kan. Map kita ni ada yang warna cerah, ada yang warna gelap. Bila kita letakkan kita punya teks tu warna gelap, pada area yang warna cerah, polygon yang warna cerah, dia okey lah, tak ada masalah sebab warna tu kontras kan, gelap, background dia cerah. Tetapi kalau teks tu jatuh pada warna yang gelap, contohnya hutan macam ni kan, mungkin tak apa jelas kan, tulisan hitam, dia punya polygon pula hijau gelap, hijau tua, ada kalanya tak nampak kan. Jadi sebenarnya di sini kita ada satu teknik lah untuk menyelesaikan masalah ni, yang kita panggil menggunakan teknik masking text. Maksudnya kita letakkan outline kontras pada font text tu. Bagaimana cara dia? Pada kita punya label setting ni, anda nampak kat sini ada button simbol. Button simbol. Klik button simbol ni. Kemudian keluar window symbol selector ni. And then klik pula button edit symbol. Okay. Pada paparan ni, anda pilih tab mask. Kat sini mask. Kemudian anda pilih option halo. Halo ni bermaksud dia akan letak outline lah di sekeliling teks tu. Dan dia punya warna masking ni sepatutnya kontras lah dengan warna font anda. Contohnya kalau warna font anda gelap, masking anda cerah lah. Kalau font anda cerah, masking anda sepatutnya gelap lah. Baru dia nampak kontras warna tu. Okay, dan size ni adalah dia punya ketebalan outline ni. Okay, contohnya let's say saya letakkan size dia 1, nipiskan sikit, klik OK, klik apply. Okay, nampak tak sekarang? Teks nama mukim pada kawasan yang berwarna background gelap nampak dia lebih clear lah, lebih jelas lah. So ini adalah contoh teknik masking text lah apabila kita buat proses label pada kita punya map lah. Okay, saya tutup layer properties ni, klik OK. Okey, begitulah juga contoh-contoh untuk data vektor yang lain. Macam contoh ni saya tunjukkan data vektor polygon. Sekiranya anda ada data vektor point, data vektor line, garisan, caranya, kaedahnya sama saja untuk anda nak paparkan dia punya labeling dan juga dari segi simbol lah. Contohnya kalau data anda tu data point, apabila anda buka dia punya properties untuk data point tu, anda akan nampak benda yang sama lah. Ada simbologi semua. Cuma simbologi tu yang related dengan point lah. Simbol point lah. Dalam contoh ni kita punya simbol polygon. Okay. Jadi itu adalah kaedah bagaimana untuk kita memaparkan data vektor dan juga data raster lah di dalam kita punya paparan map. Okay, sekian. Terima kasih.